Sihat tak? Sihat? Ada bagi sesama tak? Sini tu. Ada bagi sesama tak? Sesama bagi daging je lah. Saya sesama tak? Saya tak ada lah. Sesama bagi sebab biasa bangun pagi Malaysia tu sekejap lah. Sekejap. Lepas tu kita dapat. Ini adalah apa yang perlu dilalui oleh ibu bapa sekarang apabila menghantar anak mereka ke taska atau tadika. Setibanya mereka di perkarangan tadika, saringan kesihatan perlu dilakukan. Borang untuk mengisytiharkan status kesihatan perlu diisi dan diserahkan kepada guru. Apabila semuanya baik, barulah mereka dibenarkan meninggalkan anak mereka. Sementara itu di dalam, setiap pelusuk tadika dibersihkan. Guru-guru diberi taklimat setiap pagi untuk memastikan setiap SOP diikuti. Semua peralatan dan perkakasan yang digunakan hari sebelumnya perlu dinyahkumai agar selamat digunakan oleh anak-anak dalam proses pembelajaran. Ini adalah normal baru bagi tadika di seluruh negara. Bukan sahaja sewaktu PKP, tetapi untuk satu masa yang agak lama lagi. Kerana mereka mengendalikan kanak-kanak yang lebih sensitif kepada jangkitan COVID-19. Tetapi bagi Pusat Penjagaan Kanak-Kanak Istimewa Al-Ghazali, cabaran mereka lebih besar. Pusat yang terletak di Gombak itu bukan seperti tadika biasa. Mereka mengendalikan kanak-kanak istimewa yang lebih sensitif kesihatannya. Anak-anak keperluan khas ni sebenarnya dia punya kesihatan lebih sensitif berbanding anak-anak biasa sebab mereka ni mudah terkena jangkitan lah. Jadi kalau macam tengok di luar tadi, sebelum masuk kita cek suhu, kita guna hand sanitizer, and then kita ada borang lampiran yang mengatakan anak-anak ni sihat atau tidak. Sekiranya ada salah satu simptom yang dialami oleh anak-anak, kita terpaksa minta mereka pulang dan pergi ke klinik segeralah. Dan benda tu kita tak pernah jangka. Kadang-kadang datang ke sekolah, tiba-tiba sakit, contohlah batuk kan. So kita ada sediakan satu bilik isolation. So kat situ anak-anak boleh berehat sementara menunggu ibu bapa ambil lah pulang. Ditubuhkan sejak Februari 2018 dengan hanya 2 orang pelajar dan 1 pekerja. Kini, Al-Ghazali mempunyai kira-kira 230 pelajar istimewa di lebih 6 cawangan di serata Malaysia. Tetapi jumlah pelajar istimewa yang tinggi sebegini bermakna tanggungjawab untuk memastikan mereka selamat lebih besar. Dan lebih daripada tadika lain, cabaran yang dihadapi Pusat Al-Ghazali selepas penularan COVID-19 dan pelaksanaan PKP amat besar. Selepas pengumuman PKPB, setiap SOP perlu diikuti dengan tegas setiap masa bagi memastikan kesihatan semua pelajar terjaga. Okey, macam yang kita lihat sekarang ni, penjarakan sosial masih dilakukan. So anak perlu duduk di tanda X dan guru pun di hadapan sana lah. So kalau sebelum ini, guru akan mengajar anak berdepan. One to one tu memang rapat lah untuk dia tunjuk apa yang guru ajar. Tapi untuk masa PKP ni, inilah situasi dia. Anak akan duduk di kerusi saja. Kalau bergerak sekalipun, mungkin dia akan bergerak di sini dan di sini. Dan guru hanya menunjuk dari jarak yang jauh. Di serata premis, SOP ini harus dipatuhi. So kalau dalam kelas ni boleh nampak dalam kami akan buat penjagaan sosial seperti begini, kita akan asingkan mereka dalam jarak yang agak jauh jugalah. Iaitu 1 meter lah seperti mana yang SOP yang dikeluarkan oleh pihak yang berkenaan. Kita buat one-to-one coaching, one-to-one teaching. Maksudnya apa yang berlaku sekarang ni macam Cikgu Aniza, dia tengah mengajar anak tersebut. Okey, selepas dia mengajar anak tersebut, dia akan beralih pula kepada anak yang satu lagi. Itu SOP dia. Dan setiap kelas akan ada tanda di mana letak untuk tempat letak beg. Tanda X tersebut di mana anak-anak perlu berdiri, anak-anak perlu duduk lah. Mengajar kanak-kanak untuk mematuhi penjarakan sosial, mencuci tangan dan menjaga kebersihan setiap masa apabila mereka bergaul dengan rakan-rakan di tadika amat mencabar. Lebih-lebih lagi bagi kanak-kanak istimewa. Anak-anak yang
berkeperluan khas ni, kita perlu remind mereka ulang-ulang kali. So baru diorang boleh adapt benda tu, sebab benda ni adalah benda baru dan agak susah untuk mereka menerima perkara baru. Sebab anak-anak berkeperluan khas, dyslexia dan autism ni, mereka dia macam mana ya, orang kata fit pada yang mereka dah selesa. Jadi macam contoh sekarang ni kita datang ke center, anak-anak datang ke center, dia macam agak macam culture shock jugalah. Tiba-tiba kena pakai mask, kena hand sanitizer. So agak sukar untuk mereka menerima. Bagi Hafiz, tempoh seminggu selepas tadika dibuka semula selepas pengumuman PKPB amat penting untuk membiasakan kanak-kanak istimewa dengan normal baru ini. Anak autism dan juga disleksia ni dia mudah lupa. Kemudian dia tak biasa dengan new normal, ataupun contohnya anak-anak autism ni dia ada masalah untuk mengikuti benda baru. So dalam masa seminggu ni kita adalah masa yang terbaik untuk kita memperkenalkan kepada dia apa itu new normal yang perlu kita buat, dan cikgu ni adalah sebagai role model. Cikgu kena buat dulu depan dia, cikgu kena tunjuk dulu ke depan dia, barulah dia boleh ikut. Dan benda tu memang kita kena ulang selama 1 minggu ni. Tetapi kanak-kanak istimewa juga lebih mudah resah dan gelisah berbanding kanak-kanak biasa. Mereka mudah tertekan untuk belajar rutin harian yang baru dengan cepat. Ini antara cabaran terbesar yang dihadapi oleh guru-guru di Pusat Al-Ghazali. Bagi anak-anak autism, anak-anak disleksia yang mana dia dah lama bercuti, mostly bila duduk kat rumah dia tertekan. Bila tertekan, once kita buka balik sekolah dengan new normal yang dia tak pernah alami sebelum ni, for sure dia akan mengalami tekanan dekat dalam kelas, sebab selalunya dalam kelas 5-to-1 teachers. Tapi sekarang 2 atau 1-to-1 teachers. So dia tak jumpa lagi kawan-kawan dia dah kat situ, dia tak ada socialize dah tak ada, right? Okay, kat situ mostly dia punya tekanan emosi tu kita kena ubah balik daripada awal. Persepsi dia kita kena ubah daripada awal, dan suasana kelas, sebab sebelum kita mula kelas ni kita cat dulu kelas-kelas. Kita ubah suasana tu mengikut suasana barulah. Sebelum ni kelas putih. So macam sekarang kita nampak kelas kita warna purple, kelas lain warna hijau. Malah proses transisi ini turut memberi tekanan kepada para guru. Untuk mengajar anak-anak keperluan khas ni, daripada awal kita sendiri, guru-guru perlu kuat mental dan fizikal, kerana anak-anak ini adalah anak-anak yang lain daripada yang lain. Jadi mereka tak sama dengan anak-anak biasa. So guru sendiri kena masuk dalam dunia mereka, dan kita sendiri yang akan perlu faham apa yang mereka fikirkan, bukan anak yang masuk ke dalam dunia kita. So dari situlah kita boleh tahu, kita boleh faham anak tu, sebab kita sendiri yang explore dalam diri dia orang. Okay, good. This one. Okay, good, Alia. Okay, good. Good job. Tutup hidung. Hidung, nose, your nose. Okay, good. Selain proses pembersihan dan nyahkuman, pelbagai aspek proses pengajaran dan pembelajaran juga perlu diubah kepada normal baru. Ingat lagi tak? Ingat. Untuk anak-anak sama ada terapi ataupun bahagian learning, kita alternatekan dia punya day dia. Tak boleh hari-hari. Contohnya hari ni Rabu, 10 anak yang awal datang, besok 10 anak yang lain. Dan kita akan rotate benda tu sampai hari Sabtu, sebab Sabtu pun kita ada kelas jugalah. Dan kita akan tengok macam mana. Ada ibu bapa yang agak ayah bertanya, cikgu bagaimana dengan credit hour? Sebab credit hour ni mereka pandang penting. Okey, saya kata tak ada masalah. Anak akan dapat fokus yang lebih kerana dia one to one bila ada SOP baru ni. Sebab kita betul-betul ajar one to one coaching. So anak akan lebih dapatlah. Berbanding kalau kita teruskan SOP pembelajaran di rumah, sebenarnya untuk anak-anak kita, untuk pembelajaran di rumah, bukan nak kata tak berkesan, 50% sahaja berkesan. Sebab kita perlukan anak-anak terapi, kita perlu pegang dia, kita perlu ajar dia cara nak buat alat-alat terapi, kita perlu sediakan, kita perlu pegang tangan dia, sebab kadang-kadang tangan dia lemah. So bagaimana kita nak buat pembelajaran alam yang di rumah? Soalan disleksia, soalan autism. Dia autism. So sekarang dia apa yang dia tengah buat? Dia bagi pada kelas yang basic. Sebab 2 bulan kita tak masuk sekolah. So jadinya anak-anak kita ni mudah lupa. So disleksia mudah lupa. So kita akan bagi balik yang basic supaya dia ingatlah.
Terapi amat penting untuk kanak-kanak istimewa. Tetapi keperluan penjarakan sosial menyukarkan aktiviti ini. Untuk anak-anak terapi adalah cabaran baru bagi kami. So anak-anak terapi boleh di sini. Anak-anak terapi ini adalah anak-anak yang mengalami masalah autism, middle function ataupun low function. So anak-anak yang begini dia perlukan sentuhan badan. Jika kita bagi arahan, dia tak akan follow kita punya arahan itulah. Okey, so jadinya apa yang kita buat, kita akan buat macam ni. Sebab anak-anak ni sebenarnya dia patuh pada arahan. Setakat ini patuh pada arahan kita sebenarnya. Macam ni dia boleh patuh sebab kita tegas dengan anak-anak begini. So kita buat laluan begini, tanda X begini, kita akan jarakkan begini 1 meter. Kemudian tersebut adalah laluan dia. Okey, di sini adalah pusat pembelajaran dia, di sana adalah pusat untuk terapi dia. Untuk anak-anak begini kita perlu pegang dia. So bila kita perlu pegang, seorang anak perlu stay di sini seorang. Seorang anak adalah terapi, membuat terapi di sana. Okey, so cikgu perlu pegang dia untuk buat aktiviti tersebutlah. Kerana mereka ni sebenarnya boleh dengan arahan, tetapi untuk fokus tu agak limited fokus lah. Semua ini bermakna pembukaan semula tadika dan pengoperasian tadika dijangka mencabar bergerak ke hadapan. Dan walaupun segala SOP diikuti dengan rapi, kekhawatiran COVID-19 akan menular semula sentiasa bermain di fikiran. Risau, boleh saya kata risau sebenarnya. Saya pun risau pagi tadi nak buka. So pagi tadi saya agak macam berdebar-debar menunggu keadaan anak-anak. Tapi bila dah masuk seorang, kita dah masuk 2, kita dah mula familiar dengan SOP tersebut, dan bila dah familiar, insya-Allah kita boleh lakukan. Saya sebenarnya sentiasa yakin dengan cikgu saya. Saya sentiasa terhadap pada cikgu saya, you all kena buat benda ni. Jika you all tak buat, siapa lagi nak buat? Dan kita nak tutup. Anak-anak kita perlukan perhatian. Kita kena buka dan kita kena jalani SOP ni dengan sokongan semua pihak. Itu sahaja bagi saya. Seperti banyak pihak lain, para guru dan pengurus tadika kanak-kanak istimewa bangkit menyahut cabaran ini demi memastikan anak-anak ini dan ibu bapa mereka tidak hilang tempat bergantung tatkala hidup perlu diteruskan selepas PKP ditamatkan nanti. Tetapi cabaran tidak terhenti di situ sahaja. Selepas ini, kami meninjau cabaran tadika untuk meneruskan operasi dalam persekitaran yang baru ini dan menceritakan bagaimana normal baru ini memberikan impak keuangan kepada mereka. Cerita normal baru kembali selepas ini. Murid-murid dinyah kuman sebelum diterima masuk setiap pagi. Setiap kawasan dan barangan dibersihkan. Guru diberi taklimat mengenai SOP baru yang perlu diikuti setiap hari. Dan pembelajaran dilakukan dengan penjarakan sosial. Hanya barang-barang yang diperlukan saja boleh digunakan. Selepas telah digunakan, barang-barang tersebut perlu dibersihkan dan disanitize lah. Setiap kali penggunaan. Yes. Ini semua adalah normal baru bagi Taska dan Tadika sekarang. Tetapi bagi Pusat Penjagaan Kanak-Kanak Istimewa Al-Ghazali, risikonya mungkin lebih tinggi berbanding Tadika biasa. Anak-anak keperluan khas ni sebenarnya dia punya kesihatan lebih sensitif berbanding anak-anak biasa, sebab mereka ni mudah terkena jangkitan lah. Risau, boleh saya kata risau sebenarnya. Saya pun risau pagi tadi nak buka. So pagi tadi saya agak macam berdebar-debar menunggu keadaan anak-anak. Tapi bila dah masuk seorang, kita dah masuk 2, kita dah mula familiar dengan SOP tersebut, dan bila dah familiar, insya-Allah kita boleh lakukan. Tetapi pusat ini perlu dibuka semula selepas pengumuman PKPB, khasnya untuk membantu ibu bapa yang perlu kembali bekerja. Tambahan lagi, pembelajaran secara online yang dilakukan dari rumah sepanjang tempoh PKP kurang sesuai dengan kanak-kanak istimewa. Bukan nak kata tak berkesan, 50% sahaja berkesan. Sebab kita perlukan anak-anak terapi, kita perlu pegang dia, kita perlu ajar dia cara nak buat alat-alat terapi, kita perlu sediakan, kita perlu pegang tangan dia sebab kadang-kadang tangan dia lemah. So bagaimana kita nak buat pembelajaran yang di rumah? Sebab kadang-kadang ibu bapa pun bekerja, dan kadang-kadang anak-anak ni bijak.
Anak-anak autism dengan dia ni bijak. Dia tak nak dengar cakap ibu bapa dia. Dia hanya dengar kata-kata kita je. Justru, penting untuk tadika dibuka semula secepat mungkin agar anak-anak istimewa ini dapat meneruskan pembelajaran mereka. Apabila di rumah, anak-anak ni dia dah mindset yang rumah adalah tempat mereka berehat, bermain, makan. So, di samping itu, mereka dikelilingi dengan ibu bapa. So, persekitaran tu adalah selesa bagi diorang. Tetapi pada masa yang sama, bukan mudah untuk memastikan kanak-kanak autism dan disleksia mengamalkan penjarakan sosial dengan rakan-rakan, mencuci tangan mereka selalu dan mengamalkan pelbagai langkah kebersihan yang lain. Bagi anak-anak autism, anak-anak disleksia yang mana dia dah lama bercuti, mostly bila duduk kat rumah dia tertekan. Bila tertekan, once kita buka balik sekolah dengan new normal yang dia tak pernah alami sebelum ni, for sure dia akan mengalami tekanan lah. Anak-anak yang berkeperluan khas ni, kita perlu remind mereka ulang-ulang kali. So baru diorang boleh adapt benda tu, sebab benda ni adalah benda baru dan agak susah untuk mereka menerima perkara baru. Sebab anak-anak berkeperluan khas, disleksia dan autism ni, mereka dia macam mana ya, orang kata fit pada yang mereka dah selesa. Jadi macam contoh sekarang kita datang ke center, anak-anak datang ke center, dia macam agak macam culture shock jugalah. Tiba-tiba kena pakai mask, kena hand sanitizer, so agak sukar untuk mereka menerima. Tetapi normal baru ini bukan sahaja memberi cabaran kepada manusia, ia juga memberi tekanan kepada keuangan tadika. Pelbagai aktiviti nyahkuman dan pembersihan yang perlu dilakukan setiap hari sekarang, semuanya menolak naik kos operasi. Hampir 50-60% sebenarnya kos. Yes, sebab sepatutnya kalau setiap bulan tu saya boleh anggarkan pengeluaran duit macam saya kata tadi seminggu sekali kita nak beli barang, tapi sekarang almost hari-hari. Kita kena beli alat contoh bleach sebab kita nak buat decon. Sebab sekatu untuk bekas tu guna 2-3 kali dia dah habis. So kita kena beli top up. Sentiasa top up dan almost costing almost 50 to 100 ringgit sehari. Kita perlu keluarkan. Tetapi kita cuba minimiskan sebanyak mungkinlah penggunaan tu. That's why kita dah bagi latihan pada guru-guru 2 hari sebelum center dibuka, kita bagi latihan awal and then kita perkenalkan macam mana cara yang betul pakai supaya tak membazir, cara buang mask dengan betul, pakai mask dengan betul supaya tak membazir lah. Dari situ kita kontrol kewangan yang keluar. Malah, bagi kanak-kanak istimewa yang lebih sensitif, bukan sahaja dari segi kesihatan, tetapi juga emosi, pusat penjagaan turut mengalami pelbagai kos tambahan lain. Mostly dia punya tekanan emosi tu kita kena ubah balik daripada awal. Persepsi dia kita kena ubah daripada awal dan suasana kelas. Sebab sebelum kita mula kelas ni, kita cat dulu kelas-kelas. Kita ubah suasana tu mengikut suasana barulah. Sebelum ni kelas putih. So macam sekarang kita nampak kelas kita warna purple, kelas lain warna hijau. So daripada situ kos-kos juga melibatkan kos kewangan yang tinggi lah. Sebab kita perlu mengecat, and then beli peralatan. And then untuk anak-anak tu sendiri, bagi saya sendiri tekanan emosi yang akan terganggu, kita perlu buat dia punya behavior modification balik lah. Behavior modification balik. Termasuk dengan cat-cat yang digunakan ni memberi. Yes, kita impak emosi dia tu. Kita nak balik dia sebab kalau warna tu kusam, maybe dia tak boleh nak belajar dalam suasana macam tu. So kita pilih warna-warna yang ceria, lembut untuk interact dia juga. Sebab warna juga mainkan peranan yang penting bagi anak-anak disleksia dan juga autism. Bagaimanapun, Zulkarnain bersyukur mendapat sokongan keuangan daripada pelbagai pihak. Khasnya sepanjang tempoh PKP yang amat mencabar bagi pengusaha tadika. Pengeluaran duit tu agak banyak, tetapi alhamdulillah parent kita sentiasa support, parent-parent kita sentiasa support, ada yang memberikan sumbangan alhamdulillah. And then kita dapat juga bantuan daripada PKSO lah. Kita dapat bantuan PKSO untuk subsidi upah tu, kita mohon alhamdulillah kita lulus. And then dari itu juga kita mampu beroperasi semula lah. Tapi dengan kadar berhati-hati. Secara berhati-hati sebab pengeluaran wang tu hari-hari. Kalau dulu tu mostly every week kita baru keluarkan duit untuk beli barangan. Tapi sekarang dah hari-hari kita keluarkan duit. So penggunaan duit tu agak ketara lah. Ini katanya dapat memberikan talian hayat kepada tadika atau taska yang seringkali tidak menjana keuntungan yang begitu besar setiap bulan. Tambahnya, ini juga membantu Pusat Al-Ghazali untuk tidak meningkatkan yurannya walaupun berdepan peningkatan kos. Suatu isu yang hangat diperdebatkan antara ibu bapa dan pengusaha taska sepanjang tempoh PKP.
kita juga memberikan diskaun-diskaun yang banyak sepanjang tempoh PKP lah. Dan asalnya yuran sekian 500 dan sekarang ni kita dah bagi almost 50% punya diskaun. Dari situ sendiri, Alhamdulillah AJS masih juga mampu dengan bantuan-bantuan dari segi ibu bapa, sumbangan-sumbangan yang sangat banyak pada mereka lah. Dan juga kita sendiri rolling duit kita and then kita cuba buat sehabis baik supaya minimiskan penggunaan duit yang tak perlu. Tetapi semua kesusahan keuangan ini dianggap satu pengorbanan dengan niat yang mulia untuk memberikan kanak-kanak istimewa dan ibu bapa mereka tempat bergantung ketika mereka amat memerlukannya. Bagi Hafiz, dia amat memahami hakikat ini. Kerana sebagai seorang anak kecil dahulu, dia sendiri merupakan seorang anak disleksia. Saya sentiasa terapkan pada cikgu saya, you all kena buat benda ni. Jika you all tak buat, siapa lagi nak buat? Dan kita nak tutup. Anak-anak kita perlukan perhatian. Kita kena buka dan kita kena jalani SOP ni dengan sokongan semua pihak. Itu sahaja bagi saya. Jadi bagi ibu bapa di luar sana, usah khawatir untuk menghantar anak-anak anda ke tadika atau taska sekiranya anda perlu bekerja. Para guru menumpahkan segala semangat dan keringat mereka untuk memastikan setiap anak dijaga dengan sempurna. Pihak pengurusan pula, mereka menumpukan segala kemampuan untuk menyediakan persekitaran yang selamat setiap hari. Bantulah mereka dengan memainkan peranan anda. Pastikan anak anda sihat sebelum menghantar mereka ke tadika. Sediakan borang pengisytiharan kesihatan apabila tiba. Jika tidak sihat, elakkan menghantar anak anda. Dan jika mampu, capailah persetujuan dengan pihak tadika jika mahu mengubah jumlah bayaran yuran. Seperti anda, pihak tadika juga sentiasa mahukan yang terbaik untuk anak-anak anda. Kerana anak-anak anda seperti anak-anak mereka sendiri.